Hai, apa khabar semua? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam terus berkongsi. Apa khabar semua? Saya harapkan adik-adik sekalian dalam keadaan sihat walafiat. Baiklah, jom belajar bahasa Melayu tahun 6 Sekolah Jenis Kebangsaan. Baiklah, tema yang kita akan belajar kali ini merupakan tema yang keempat, iaitu keselamatan diutamakan. Dan untuk pengetahuan adik-adik sekalian, unit yang kita akan belajar untuk kali ini merupakan unit 11, iaitu keselamatan di pasar. Baiklah, adik-adik sekalian, bolehlah merujuk buku teks Bahasa Melayu tahun 6 Sekolah Jenis Kebangsaan pada muka surat 54. Baiklah, standard kandungan yang kita akan belajar kali ini ialah 3.6, iaitu menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. Baiklah, standard pembelajaran pula yang kita akan belajar kali ini merupakan kandungan asas dalam dokumen penjajaran kurikulum versi 2.0 tahun 6 Bahasa Melayu Sekolah Jenis Kebangsaan, iaitu 3.6.2. 3.6.2 ialah menulis untuk menyampaikan maklumat dalam bentuk karangan berformat dengan menggunakan bahasa yang santun. Baiklah, objektif pembelajaran pula yang kita ingin capai ialah dapat menulis karangan surat kiriman tidak rasmi mengikut format yang betul. Baiklah, terlebih dahulu jom kita lihat satu persatu format bagi surat tidak rasmi. Baiklah, yang pertama, apa yang perlu ada? Yang pertama ialah nama pengirim, iaitu penulis surat. Kemudian nombor 2, alamat pengirim, alamat penuh. Ingat, alamat penuh mesti susun ikut susunan. Maksudnya kalau alamat rumah, nombor rumah, kemudian lorong, taman apa ataupun kampung apa, kemudian barulah daerah dan kemudian negeri. Mesti susun. Jangan tidak susun ikut urutan. Sebut negeri dulu baru nama taman. Itu kurang tepat. Baik, yang seterusnya nombor 3, masa. Masa ni kalau contoh nama bulan, bulan April. Jadi jangan pula kamu buat 2, 3 titik ataupun kamu buat slash, tanda-tanda palang tu 4, 2, 3, 4, kemudian 2021. Itu tak nak Mesti tulis nama bulan yang penuh, 23 April, A, huruf besar, iaitu kata nama khas. Baru tahun 2021. Kemudian yang seterusnya nombor 4, menemui. Maksudnya mula ayat dengan menemui sahabatku. Siapa nama? Ahmad, yang kini berada di mana? Di Sandakan, Sabah, contoh. Baik, seterusnya kata panggilan. Kata panggilan untuk surat kamu perlu ingat, kalau kawan lelaki kita kena panggil saudara. Kalau kawan perempuan, saudari. Kalau untuk keluarga pula, ibu, bonda. Kalau datuk atau nenek, nenda. Kalau kepada anak, anak nda. Ayah, ayah nda. Kepada abang, kekanda. Abang, kakak, kekanda. Kalau kita nak hantar kepada adik, adinda. Jadi, itu kamu mesti dah ingat kata panggilan untuk surat. Baik, seterusnya. Nombor yang ke-6, tanya khabar. Jadi maksudnya dalam perenggan ini kamu kena tulis tanya khabar. Apa khabar saudara?
Jadi, bila dah tanya khabar, kamu pula nyatakan, saya di sini sihat-sihat saja. Ataupun saya di sini sihat walafiat. Saya harapkan saudara juga di sana dalam keadaan yang sihat. Itu contoh ayat. Baik, seterusnya nombor 7. Barulah perenggan menyatakan tujuan. Tujuan menulis surat tersebut. Untuk apa? Nak cerita tentang apa? Cerita tentang pengalaman pergi melawat tempat mana-mana ke, cerita tentang sambutan apa-apa perayaan ke. Itu tujuan menulis surat. Baik, kemudian nombor 8, isi. Isi ni kita nak ceritakan tentang tujuan tadi. Jadi kalau tujuan kita tentang pengalaman menyambut perayaan, isi pun tentang perayaan. Jangan tujuan lain, isi tentang maklumat lain. Jadi tidak tepat. Baik, seterusnya ucapan terima kasih. Jadi dah habis tulis surat, sekian, terima kasih. Dan yang terakhir, tanda tangan. Sahabatmu siapa? Kalau kamu anak, anakmu. Siapa nama kamu? Tanda tangan kamu. Baiklah, itu sedikit sebanyak format mengenai surat kiriman tidak rasmi. Baiklah, ini merupakan gambar pasar malam. Saya yakin dalam kalangan adik-adik sekalian mesti pernah ataupun memang ada pengalaman pergi ke pasar malam. Jadi dalam keadaan kita pandemik COVID-19 ni, mungkin kita kurangkan ataupun ada yang takut-takut untuk pergi. Dulu kita bebas untuk pergi ke pasar malam, tidak ada masalah. Jadi sekarang ni disebabkan COVID-19 agak terbatas. Jadi walau bagaimanapun, saya yakin kamu memang ada pengalaman dan dapat gambaran bagaimana keadaan pasar malam. Baiklah, pasar malam ni memang dijalankan bermula dari waktu petang hingga waktu malam. Jadi pasar malam ni kalau dulu popular kerana apa? Menjual barangan dengan harga yang lebih murah. Itu pasar malam ketika dahulu. Sama ada dari segi pakaian ataupun makanan. Baiklah, seterusnya kita lihat tadi dah tengok tentang pasar malam. Baik, jom kita tengok buku teks kamu, iaitu berkaitan dengan pasar malam yang selamat. Jadi apa maklumat yang diberi? Susunan gerai tersusun mengikut kategori, kemas, memudahkan pembeli, mesra pengguna. Bagaimana nanti kita nak guna maklumat-maklumat ini untuk diisi dalam surat kiriman tidak rasmi? Laluan keluar masuk tidak sesak. Tidak sesak. Kemudian mesra pengguna, jalan sehala, jalan lebar. Dan satu lagi aspek aspek kaunter khidmat awam, iaitu tempat aduan ataupun lapor kesalahan. Baiklah, ini karangan yang telah ada dalam buku teks kamu. Dan bahagian tujuan belum lengkap, bahagian isi juga belum ada. Baiklah, kita tengok ini antara isi yang telah saya berikan. Jadi nanti mungkin kamu boleh guna ayat sendiri, kamu lengkapkan menjadi sebuah karangan surat kiriman tidak rasmi yang lengkap. Baiklah, jadi tujuan perenggan tujuan selamat, iaitu tujuan saya menulis surat ini adalah untuk menceritakan pengalaman saya pergi ke pasar malam yang selamat. Itu saja. Kemudian perenggan di bawahnya dari segi susunan gerai tersusun mengikut kategori. Susunan gerai juga kemas. Hal ini memudahkan pembeli mendapatkan barangan kerana mesra pengguna. Kemudian perenggan yang seterusnya, laluan keluar masuk yang terdapat di pasar malam itu tidak sesak. Laluan yang disediakan cukup mesra pengunjung. Laluan itu merupakan jalan sehala serta lebar yang menjamin keselamatan pengunjung. Baik, seterusnya kita nak cerita tentang kaunter khidmat awam. Akhir sekali, kaunter khidmat awam turut disediakan di pasar malam tersebut. Kaunter itu merupakan
tempat melapuk, maafkan saya, merupakan tempat membuat aduan atau melapor kesalahan yang berlaku di kawasan pasar malam. Baik, begitulah cerita pengalaman saya pergi ke pasar malam yang selamat. Semoga kita bertemu lagi dalam utusan surat yang akan datang. Baik, itu antara perenggan yang kita lengkapkan dalam surat kamu ataupun yang ada dalam buku teks tersebut. Kemudian barulah akhir sekali ucapan sekian, terima kasih. Kemudian jangan lupa di bawah, di sebelah kanan perlu ada tanda tangan. Baik, jadi saya harapkan kamu dapat memahami sedikit sebanyak cara-cara untuk menulis surat kiriman tidak rasmi. Jadi apa yang saya harapkan, yang penting kamu mendapat manfaat daripada perkongsian ini. Jadi semoga kita berjumpa lagi dalam perkongsian yang akan datang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.